Pada hari ini kami akan membentangkan tentang projek yang diberikan oleh doktor, iaitu cabaran perlembagaan persekutuan terhadap masyarakat majmuk Malaysia. Pertama sekali, saya akan membentangkan tentang pengenalan cabaran perlembagaan persekutuan masyarakat majmuk. Seperti yang kita tahu, perlembagaan persekutuan merupakan dokumen undang-undang bertulis yang menjadi teras pada sistem pemerintahan negara. Selain daripada itu, perlembagaan digubal berasaskan Undang-Undang Negeri Melayu yang sedia ada dan juga tambahan unsur baharu. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan Malaysia mempunyai ciri tradisional dan moden yang menjadikan perlembagaan di negara Malaysia unik. Akhir sekali, Perlembagaan Persekutuan berkuasa seiring dengan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang latar belakang. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah berdaulat. Apabila merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Perlembagaan persekutuan berasaskan nilai tradisi Kesultanan Melayu dan kemudiannya beberapa prinsip undang-undang Inggeris disesuaikan dengan nilai tempatan. Membentangkan tentang asas pembentukan perlembagaan. Pertama, Undang-Undang Negeri Melayu menjadikan raja sebagai pemerintah. Seterusnya, rakyat memberi ketaatsetiaan undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Dan hukum kadar Melaka serta Undang-Undang Laut Melaka. Kedua, Undang-Undang Inggeris memperkenalkan undang-undang di negeri Selat yang dikenali sebagai Charter of Justice, diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Seterusnya, piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS sahaja. Sekarang saya akan menceritakan tentang sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan pada tahun 1877. Mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof yang menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Di samping itu juga, Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal Undang-Undang Negeri Perak. Peranan yang sama turut diamalkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan, manakala Undang-Undang Negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majikan Persekutuan. Undang-Undang Negeri Melayu Tidak Bersekutu pula digubal oleh Majlis Negeri. Dan marilah kita lihat pada tahun 1948. Terdapat Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang merupakan titik penting dalam pembentukan persekutuan di mana yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan Pulau Pinang.
Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Tidak lupa juga, pada tahun 1957, Suruhanjaya Perlembagaan ini dikenali sebagai Suruhanjaya Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIK yang berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan di Malaysia. Di samping itu, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil daripada Britain, dan perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Baiklah, isu yang pertama ialah penafian agama Islam sebagai agama rasmi. Yang pertama, Malaysia sering dipuji dan digambar-gambarkan oleh dunia bahawa mempunyai kestabilan politik kerana dapat mentadbir satu komuniti masyarakat majmuk yang pelbagai. Selain itu, kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bukan sahaja dipertikaikan, malah digugat oleh pelbagai kaum bukan Islam yang membuat pelbagai tuntutan yang tidak munasabah terhadap Perlembagaan Persekutuan bahawa Islam tidak pernah dinyatakan secara jelas sebagai agama rasmi di dalam Perlembagaan Persekutuan. Kita juga tahu di Malaysia mempunyai pelbagai kaum, bangsa dan agama yang berbeza-beza. Oleh itu, terdapat pelbagai masalah kontroversi apabila berkaitan dengan isu agama. Antara pertanyaan yang sering dijadikan walat ialah Malaysia adalah negara Islam atau negara sekular, tetap tidak dapat diselesaikan. Oleh itu, ini adalah antara punca-punca ataupun isu dan cabaran penafian agama Islam sebagai agama rasmi. Baiklah, kita beralih kepada cabaran masalah sosial di Malaysia. Saya dapat jelaskan, pembangunan pesat juga memberi impak negatif kepada negara. Penduduk Melayu lebih ramai daripada penduduk Cina selepas penghijrahan berlaku. Peratusan penduduk yang miskin meningkat dan menyebabkan masalah sosial berlaku. Antaranya, kegiatan yang berlaku ialah pelacuran, pengedaran dadah dan kecurian. Masalah sosial merangkumi berbagai perlakuan negatif anggota masyarakat yang tidak membawa sokongan dan keuntungan kepada kekuatan sistem dan struktur ekonomi yang diamalkan dalam sesuatu masyarakat ataupun negara. Terdapat pelbagai perkara yang saya ingin sentuh tentang masalah sosial dari segi sikap individualistik masyarakat. Di sini saya dapat jelaskan bahawa masyarakat hari ini cenderung untuk bersikap individualistik atau tidak mahu menjaga hal orang lain. Oleh itu, tidak hairanlah jika ada remaja yang menagih dadah berdekatan dengan tempat tinggal mereka tetapi langsung tidak dipedulikan oleh masyarakat kerana mereka berpendapat bahawa pihak berkuasa sahaja yang perlu menanganinya. Oleh itu, masyarakat berani melakukan perkara-perkara yang tidak elok, antaranya penyalahgunaan dadah, vandalism, mencuri dan lain-lain lagi. Akhir sekali, cabaran memperkasakan bahasa Melayu di Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara unik kerana mempunyai pelbagai kaum. Perkara ini telah mempengaruhi populasi rakyat Malaysia dan mewujudkan perbezaan dari segi budaya, dari bahasa dan lain-lain. Pada 13 Ogos 1957 hingga tahun 1966, kerajaan berusaha menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan akan digunakan secara khusus dalam pentadbiran dan pendidikan. Terdapat pelbagai reaksi dari seluruh kaum berkaitan perkara tersebut dan menyebabkan pergaduhan. Di sini saya ingin jelaskan lebih terperinci tentang cabaran memperkasakan bahasa Melayu di Malaysia. Antara cabaran ini ialah masyarakat bandar kini yang semakin mementingkan bahasa Inggeris turut menyebabkan
pengajaran bahasa Melayu semakin tercabar. Anak-anak ini telah dididik sedari kecil oleh ibu bapa untuk bertutur dalam bahasa Inggeris. Sehubungan dengan itu, bahasa Melayu dianggap bahasa kedua dan tidak penting. Mereka lebih selesa untuk bertutur dengan rakan-rakan menggunakan bahasa Inggeris walaupun ketika pengajaran bahasa Melayu. Justru itu, Akta Pendidikan 1996 turut menegaskan bahasa Melayu ialah bahasa utama dan mesti dipatuhi kerana telah ditetapkan oleh perlembagaan. Oleh itu, Komi menyakankan dan berterusan perlu direalisasikan agar bahasa Melayu benar-benar didaulatkan dan seterusnya dapat dimartabatkan dalam sistem pendidikan. Bukan hanya sekadar catatan dalam Perlembagaan Persekutuan, hasrat murni ini pasti akan membuatkan kejayaan sekiranya mendapat kerjasama daripada warga negara Malaysia. Di sebalik cabaran yang berlaku semasa mengaplikasikan Perlembagaan Persekutuan, terdapat juga jalan penyelesaian bagi membendung masalah tersebut. Oleh itu, pelbagai usaha yang telah dijalankan demi menjamin kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Kebebasan untuk beragama di Malaysia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip di mana dapat memberikan kebebasan pada setiap individu maupun komuniti untuk memilih menganut agama masing-masing. Kebebasan beragama ini dikira sebagai salah satu hak asasi manusia sejagat di Malaysia. Selain itu, walaupun Islam diiktiraf sebagai agama persekutuan di Malaysia, tetapi menurut Perlembagaan Persekutuan, terdapat juga penganut-penganut agama lain masih lagi bebas untuk menganut dan mengamalkan agama mereka kerana ini telah diperuntukkan dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Di samping itu juga, kelebihan yang dapat diperoleh daripada mempunyai kebebasan agama yang juga diabdikan dalam Perlembagaan Malaysia. Sementara itu, ia juga telah ditetapkan bahawa setiap orang mempunyai hak masing-masing untuk menyatakan dan menjalankan agama dan serta mengikut kepada undang-undang yang boleh menyebabkan berlakunya penyekatan penyebaran agama-agama lain untuk umat Islam. Seterusnya, perlembagaan juga menetapkan bahawa Islam adalah sebuah agama persekutuan. Bagaimanapun, perlembagaan juga tidak menyatakan bahawa agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi sebaliknya. Walau bagaimanapun, agama-agama lain boleh mempraktikkan kedamaian serta keharmonian agama Islam. Yang kedua, menguatkuasakan undang-undang bagi masalah sosial. Pelbagai inisiatif dijalankan demi membanteras aktiviti penyalahgunaan dadah seperti mewujudkan Akta Dadah Berbahaya 1952. Akta ini merupakan sebuah akta berkenaan pengawalan dadah rekreasi dan diperkenalkan di Malaysia sejak tahun 1952. Tujuannya bagi mewujudkan negara yang bebas dari ancaman gejala dadah dan menjamin kesejahteraan negara, antara hukuman gantung sampai mati atau dikenakan hukuman penjara. Selain itu, masalah sosial yang berlaku adalah masalah vandalisme. Vandalisme merupakan perbuatan membinasakan atau merosakkan harta benda awam atau persendirian. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, gejala salah laku ini kerap berlaku di kalangan remaja sekolah. Salah laku ini bukan sahaja merosakkan harta benda awam, malah menjatuhkan imej negara. Sebagai langkah memendung perilaku ini, pelbagai inisiatif dijalankan untuk mengatasi masalah ini. Dengan langkah yang diambil, mereka akan merasa takut untuk melakukan perbuatan tersebut. Bahkan, ia akan meninggalkan kesan buruk terhadap hidup mereka, malah keluarga mereka juga. Pesalah akan dikategorikan sebagai pesalah juvenil jika mereka berumur bawah 18 tahun. Perkara ini
bukan sahaja dapat menjejaskan kehidupan mereka, malah masa hadapan juga. Oleh itu, hukuman perlulah diberi sekiranya mereka membuat kesalahan agar kita dapat membanteras masalah ini dan dapat melahirkan anak bangsa demi kesejahteraan rakyat dan negara Malaysia. Hukuman ini dapat memberikan kesedaran kepada anak muda agar tidak melakukan perbuatan tersebut dan menjadikan hukuman yang diberikan sebagai pengajaran dalam hidup mereka. Yang ketiga, usaha memartabatkan bahasa Melayu. Usaha memupuk perpaduan antara kaum perlulah dijalankan sejak mereka di bangku sekolah lagi. Ini kerana anak-anak kecil lebih mudah mempelajari sesuatu perkara jika mereka mendapat pendidikan sejak kecil lagi. Penggabungan sekolah kebangsaan, jenis kebangsaan dan agama adalah cara terbaik untuk meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dan menggalakkan perpaduan dalam kalangan rakyat yang berbilang bangsa di negara ini. Penggabungan ini bermaksud setiap sekolah menggunakan sukatan pelajaran yang sama, satu bahasa yang sama dan silibus pendidikan yang sama. Perpaduan yang utuh boleh disemai sekiranya setiap masyarakat mampu berbahasa Melayu dengan baik. Di setiap sekolah vernakular, contohnya sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, mereka lebih menggunakan bahasa ibunda masing-masing, menyebabkan mereka kurang menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah penubuhan sekolah pelbagai aliran yang telah menghalang pembentukan perpaduan kaum di Malaysia. Sebagai contoh, penubuhan sekolah vernakular dan sekolah aliran Inggeris. Ini kerana perpaduan bermula sejak bangku sekolah lagi. Jika anak-anak kecil dibiasakan sekolah, mereka tidak dapat bergaul dengan bangsa lain yang mana akan menjadikan mereka tidak dapat berinteraksi dan mengenali kaum lain secara holistik. Jalan terbaik adalah dengan menghapuskan sekolah vernakular dan digantikan dengan sekolah satu aliran. Dengan cara ini, barulah setiap kaum dapat mengenali bahasa, budaya, adat resam dan wajah sebenar kaum lain di negara ini dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi, sekolah satu aliran yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar adalah cara terbaik untuk mendidik serta memupuk integrasi nasional dalam kalangan generasi masa depan yang bakal mewarisi negara ini. Jika kita tidak memahami adab budaya kaum lain, tidak mustahil negara kita akan menikmati kestabilan politik dan kemakmuran agihan ekonomi secara bersama. Jika kita lihat pada era kini, sebilangan anak-anak muda tidak mampu untuk berkomunikasi dengan masyarakat lain seperti kaum Cina dan India kerana terdapat batasan bahasa untuk mereka yang ingin mengenali serta menghormati antara satu sama lain. Seperti kata lain, bahasa juga merupakan asas perpaduan dan ianya wajar dipupuk dari kecil lagi. Bak kata pepatah, menetur bulu biarlah dari rebunya. Intihannya, perpaduan antara kaum dan bangsa dalam negara ini masih lagi utuh. Namun, terdapat isu-isu presis yang masih lagi menjadi perbahasan sehingga hari ini dan menyatukan institusi persekolahan rendah, ia pasti dapat mengukuhkan perpaduan dengan lebih mendalam. Kesimpulannya, kami dapat memahami bagaimana sistem perlembagaan berperanan penting dalam mewujudkan satu masyarakat Malaysia. Hal ini kerana Malaysia merupakan negara mempunyai pelbagai kaum dan dengan adanya sistem perlembagaan ini, ia mampu mewujudkan suasana negara yang aman serta damai bagi rakyat hidup dengan aman dan damai. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa sistem perlembagaan amatlah penting dalam mewujudkan satu masyarakat Malaysia. Jadi, ini saja perbentangan kami. Terima kasih saya ucapkan kerana mendengar perbentangan dari kami bertiga dan terima kasih sekali lagi dan Assalamualaikum.